Antara paparan menarik hari ini, pembangkang tidak akan bawa usul undi percaya pada Perdana Menteri. Jangan anggap SPRM sasar orang tertentu. Mana ada rasuah pada Agong? Kenapa Muhyiddin gelabah isu rasuah YDPA? Ahli PAS sendiri kritik Sanusi karaoke sampai pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata terpulang kepada SPRM jika akan ada lebih banyak tangkapan berkaitan rasuah melibatkan jurong-jurong besar. Namun katanya SPRM bukannya menyasarkan mana-mana bekas pemimpin tetapi hanya menjalankan amanah membanteras rasuah tanpa mengira status dan kedudukan. Katanya orang kalau dia tak salah tak perlu rasa bimbang kerana siasatan dibuat dengan teliti dan pendakwaan akan dikemukakan sekiranya ada bukti yang kukuh. Tetapi janganlah sesetengah orang anggap ini soal pihak tertentu dan sebagainya kerana ini akan beri gambaran seolah-olah ada orang atau jurong-jurong besar terlepas. Anwar berkata demikian ketika diminta mengulas sama ada terdapat nama-nama besar atau jurong yang bakal disiasat atas kesalahan rasuah selepas ini. Sebelum ini, SPRM menegaskan siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya dijalankan sejak Februari lalu susulan maklumat daripada kertas Pandora yang didedahkan. SPRM dilaporkan mengesahkan setelah merakam keterangan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bagi membantu siasatan berhubung dana 700 juta ringgit bagi tujuan publicity dan promosi semasa pentadbiran kerajaan terdahulu. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan 5 anggota keluarganya telah memfailkan permohonan untuk memulakan prosedur semak kehakiman terhadap siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Keenam-enam mereka serta Ilham Taur Sedia Berhad memfailkan permohonan kebenaran semak kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menyasarkan SPRM dan pendakwa raya sebagai responden pertama dan kedua. Menurut salinan affidavit sokongan Daim, tindakan SPRM membingungkan, amat mengganggu dan siasatan itu tidak mempunyai sebab munasabah. Dia mendakwa bahawa SPRM tidak mendedahkan kepadanya jenis kesalahan yang dia disiasat sejak tahun lalu, kecuali dimaklumkan ia adalah mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Daim dan keluarganya mahu mahkamah membantahkan siasatan terhadap mereka dan memohon perisytiharan bahawa siasatan SPRM adalah tidak berperlembagaan. Permohonan itu difailkan Daim atau nama sebenarnya Cik Abdul Daim Zainuddin di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur melalui firma guaman Tertuan Tommy Thomas. Jika mahkamah memberikan kebenaran itu, Daim dan keluarga memohon perintah supaya SPRM dan pegawainya menghentikan semua siasatan yang dimulakan terhadap mereka sehingga kini menurut aturan 53 Kaedah 3/8 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Pembangkang tidak mempunyai kekuatan untuk meneruskan usaha menumbangkan kerajaan pusat sedia ada dengan memulakan undi tidak percaya di Parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mereka hanya terus memainkan propaganda untuk menipu penyokong mereka. Beliau berkata ini terbukti kerana sehingga sekarang pembangkang tidak pernah lagi membawa usul seumpama itu sepanjang setahun kerajaan Madani. Katanya dah lama dah dia pembangkang tidak bawa usul tidak percaya, setahun dah hari-hari kita tunggu tiada. Jadi kita tak fikir bab itu. Saya tidak fikir dia ada kekuatan untuk bawa ini. Itu tidak lain hanyalah propaganda untuk menipu penyokong-penyokong dia supaya jangan hilang semangat. Anwar berkata demikian ketika ditanya sama ada pembangkang berani mengambil langkah berkenaan susulan peringatan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim supaya pembangkang membuat usul itu sekiranya serius mahu menguji keabsahan Perdana Menteri. Hassan mengingatkan supaya pembangkang segera mengemukakan usul tidak percaya terhadap Ahli Parlimen tamu tersebut sekiranya mahu menguji keabsahan Perdana Menteri sebelum mesyuarat pertama penggal ketiga Dewan Rakyat yang mula bersidang pada 26 Februari depan. Spekulasi mengenai rancangan untuk menjatuhkan kerajaan timbul selepas timbalan pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat Ismail Yusof mendedahkan tentang langkah Dubai. Katanya rancangan tersebut timbul sewaktu percutian pemimpin Perikatan Nasional termasuk dari pihak kerajaan di ibu kota UAE baru-baru ini. Susulan itu Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi turut mengesahkan rancangan berkenaan. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkongsikan gambar di sebuah premis makanan dengan caption yang dilihat mengundang. Katanya pedas makanan dekat sini sambil meletakkan tanda lokasi di Kuala Lumpur. Turut bersama Ahli Parlimen Larut berkenaan ialah 4 individu lain. Susulan hantaran di Facebook rasmi Hamzah itu, penyokong Kerajaan Madani dan penyokong Perikatan Nasional dilihat saling berbalah dan mengaitkan gerakan tebuk atap.
Bagi penyokong kerajaan, mereka secara sinis antara lain berkata, Hamzah kekal ketua pembangkang serta bertanyakan sama ada jadi atau tidak langkah Dubai. Antara komen, nasib Dubai ketu tak jauh dari Istana Negara dah. Langkah kemaruk tebuk atap ke YB. Bukan senang nak dapat makan kat dapur Istana Negara ini. Dalam masa sama, PM pula menganggap penyokong kerajaan perpaduan sudah goyang selain memberi pujian dan galakkan untuk PM menjatuhkan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata dakwaan wujud cubaan merasuah yang di-Pertuan Agong adalah satu fitnah jahat yang keterlaluan serta tidak dapat diterima akal. Pengurusi Perikatan Nasional itu juga memberitahu dia yakin pihak yang membuat kenyataan tersebut sudah melakukan kesalahan yang berat mengikut Akta Hasutan 1948. Tuduhan bahawa PN cuba merasuah yang di-Pertuan Agong sebanyak RM1 bilion untuk menjatuhkan kerajaan adalah satu fitnah melulu yang jelek, keterlaluan dan tidak masuk akal. Katanya fitnah jahat ini disambung pula oleh beberapa tokoh PH termasuk yang berjawatan dalam kerajaan. Tuduhan mengenai cubaan merasuah Agong dengan dana yang begitu besar muncul selepas dakwaan di internet sebelum ini diadukan kepada pihak berkuasa oleh pegawai Perdana Menteri. Dikatakan dana itu ditawarkan kepada pihak istana bagi membolehkan kerajaan perpaduan dijatuhkan untuk digantikan dengan sebuah kerajaan baru. Beberapa tokoh di luar kerajaan dikaitkan dengan dakwaan tersebut termasuk Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin serta bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Malah Mahathir mencabar pihak terbabit agar membuktikan dia terbabit dalam langkah tersebut. Bagaimanapun kedua-dua mereka menafikan tuduhan tersebut. Kemudian berkata Pakatan Harapan dan pihak yang berkaitan dengan parti itu tidak sepatutnya mengheret pihak istana dalam fitnah politik yang amat jahat dan kotor itu. Katanya janganlah memfitnah orang lain semata-mata untuk menutup pokok kelemahan dan kegagalan diri sendiri. Pada masa sama, bekas Perdana Menteri itu turut menyentuh mengenai pertukaran kerajaan yang tersedia ada mengikut perlembagaan negara. Katanya sesebuah kerajaan boleh dibentuk sama ada melalui pilihan raya atau di luar pilihan raya. Katanya iaitu apabila atas apa jua sebab Perdana Menteri meletakkan jawatan. Peruntukan perlembagaan ini mestilah dipatuhi dalam menentukan sebarang pembentukan atau pertukaran kerajaan. PAS mengakui ada sesetengah ahli parti itu tidak senang dengan kegiatan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno aktif melayan sesi karaoke secara dalam talian sehingga kelewat pagi. Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Ahmad Yahya berkata, parti itu ada menerima pelbagai teguran, malah setengah ahli menganggap Sanusi sebagai melakukan dosa besar. Kata Ahmad, PAS menyambut baik sikap ditunjukkan ahli terbabit kerana ia melambangkan mereka sayang kepada parti dan berani menegur pemimpin. Katanya, saya sendiri menerima pelbagai pandangan dan saya pun baca komen-komen dalam media sosial. Ada komen mungkin bersifat teguran, ada komen yang makin marah sampai ke peringkat menganggap ia sebagai dosa besar. Ahmad yang juga Pesuruhjaya PAS Kedah serta ahli Parlimen Pokok Sena berkata, ahli parti terasa tidak wajar Sanusi melayan anak muda menyanyi sedangkan mereka sendiri diminta bermunajat, kiam mulai, berzikir dan seumpamanya. Katanya, sedangkan ada pemimpin berkaraoke. Pun begitu, Ahmad berkata Sanusi merupakan seorang pemimpin PAS yang hebat. Katanya setiap kali Sanusi berkaraoke, isteri pengarah pilihan raya PN itu, Jusma Lailani justru menemani di tempat sama walaupun tidak kelihatan oleh orang lain. Malah Ahmad sendiri mengesahkan keberadaan Jusma Lailani itu. Katanya ada satu perkara yang hebat tentang Menteri Besar kita ini. Setiap kali dia bersiaran langsung, ada karaoke, ada penyanyi atau apa, akan bersama dengan dia adalah Tuh Puan, isteri menteri dia ada di sebelah. Itu kebiasaan, ini saya dapat sahkan ada bersama. Sebelum ini, Sanusi mengundang kecaman orang ramai selepas didapati ralik berkaraoke dengan perempuan lain melalui platform TikTok sehingga jam 2 pagi. Bagaimanapun, Sanusi mempertahankan tindakannya berkenaan dengan berhujah ia tidak melanggar sebarang undang-undang maupun arahan agama. Kata Sanusi, ia menjadi isu kerana musuh politik mengambil kesempatan dengan menyunting bahagian tertentu video tersebut dan disertai dengan kapsion panas. Mengulas selanjut, Ahmad berkata, PAS menerima segala teguran ahli terhadap tindakan Sanusi itu dan akan menelitinya. Katanya mungkin apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Menteri Besar Sanusi pada satu sudut kita rasa kurang selesa. Masing-masing rasa mungkin tidak boleh buat begitu sampai tengah malam. Mungkin ada yang menganggap tindakan begitu tidak sesuai. Jadi saya kira seperti yang disebut yang berhormat bahawa parti akan urus macam mana, tetapi pandangan Datuk Menteri Besar tadi juga perlu untuk ada pertimbangan di pihak kita. Ahmad juga menekankan langkah diambil Sanusi berkesan untuk menarik golongan tertentu untuk mendekati PAS. Sebelum ini, kata Ahmad, kumpulan yang mengikuti tokoh agama tertentu sudah dapat ditarik kepada parti bagi menambah kekuatan sedia ada. Katanya, tetapi di sana ada lagi sasaran dakwah yang perlu untuk kita terus dekati mereka dan mereka ini tidak hadir kuliah-kuliah ilmu. Mereka ini tak akan hadir majlis-majlis selawat, tapi mungkin mereka akan berada di padang-padang bola, berada di stadium dan mereka berada di ruang-ruang media sosial yang begitu besar dan luas. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.